Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat, no? Okey, tanpa berfikir panjang, kita mulakanlah pengajaran kita hari ini. Sebelum tu kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid. Okey. Hari ini tajuk pembelajaran kita adalah wang. Okey, tajuk ni kamu dah belajar dah daripada darjah 1 sampai darjah 5. Tapi darjah 5 maksudnya apa nama ni, nilai wang dia semakin besar. Jadi kemahiran apa kita nak belajar? Hari ni kemahiran tambah nilai wang dengan tolak nilai wang. Ya? Cikgu rasa senang je. Ini kamu senang faham, senang buat latihan sekali. Okey, jomlah kita tengok. Okey, kita punya penerangan tajuk hari ini, topik nombor bulat dan operasi asas, standard kandungan, operasi asas melibatkan wang, standard pembelajaran, menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang. Okey, untuk sesi pertama ni kita mula dengan operasi tambah dulu. Baiklah, untuk slide seterusnya, cikgu minta kamu rujuk buku teks. Sebab penerangan cikgu semua dalam buku teks. Rujuk buku teks muka surat 93 dan 94. Okey, objektif pembelajaran kita di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1,000,000. Sekurang-kurangnya betul 5 dari 7 soalan yang diberikan. Sekejap lepas kita tengok slide ni semua, kita akan buat latihan. Okey, dan cikgu harap paling kurang kamu kena betul 5 daripada 7 soalan yang cikgu bagi nanti. Okey, seterusnya, okey, jom kita tengok. Okey, ini soalan penyelesaian masalah melibatkan nilai wang. Okey, kita tengok apa nama ni, kemahiran tambah dulu. Okey, dalam soalan ni kita diberi soalan. Okey, kita tengok gambar raja, ada 2 suami isteri, depa nak beli rumah. Okey, suami dia kata kat isteri dia, saya hanya layak buat pinjaman sebanyak 250,000. Okey, sudah pastinya dengan harga nilai rumah ni duit depa tak cukup. Jadi depa nak kena buat macam mana? Fikir, isteri dia kata, okey, saya boleh mohon pinjaman sebanyak 100,000 lagi supaya kita boleh beli rumah. Jadi mesti seronok kan? Kalau duit cukup, baru boleh beli rumah. Nak bayar cash tak boleh, kena buat pinjaman bank. Jadi, bila kita dah tengok maklumat diberi ni, kita tengok pula soalan. Berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Kita baca dulu soalan. Kemudian kita baca pula lagi sekali soalan ni. Cara nak menjawab soalan penyelesaian masalah, soalan dia atau maklumat yang diberi kena baca 2 atau 3 kali. Berapakah jumlah pinjaman wang yang diperlukan oleh keluarga itu? Okey, kita kumpullah maklumat. Kita nak cari jumlah. Okey, jika kita nak cari jumlah, maka kita kena guna. Okey, nak cari jumlah, kita kena guna operasi tambah. Okey, apa maklumat yang perlu kita kumpul ni? Jumlah pinjaman. Kita balik ke sini. Pinjaman. Pinjaman sebanyak 250,000. Okey, isteri dia pun buat pinjaman. Okey, sebanyak, cikgu garis tak pandai, 100,000. Jadi jumlah dia, okay, kita bina ayat matematik. Okay, 250,000. 250,000 ringgit tambah 100,000 ringgit. Okay, kita perhatikan balik pada soalan ni. Operasi tambah kita hanya melibatkan nilai ringgit sahaja. Tak ada nilai sen. Jadi kita pun tambah. Okay,
Okey, penyelesaian kita tambah nombor tadi dalam bentuk lazim. Pastikan kamu menulis nilai ringgit pada apa nama ni? Jalan pengiraan kamu. Kalau kamu tak tulis nilai ringgit, jawapan kamu tidak akan diberi markah. Okey, seterusnya setelah kamu kira, maka kamu tulislah jawapan di bawah. Jangan lupa tulis nilai ringgit. Okey, RM350,000. Jadi ingat macam mana cara kita nak letak. Kita letak nombor sama dengan kita menambah nombor bulat. Okey, kita letak nilai tempat sa sama dengan sa, puluh dengan puluh dan ratus sama dengan ratus. Baik. Untuk penerangan ni kamu boleh rujuk muka surat 91. Seterusnya. Okey. Kita lihat pula. Okey. Kita lihat pula contoh. Okey, contoh 2. Contoh 2 ni ada pada muka surat 91 juga. Okey. Okey, macam mana cikgu nak buat bagi dia besar? Dia tak mau besar pasal apa? Cikgu nak tunjuk ni. Okey. Berpandukan jadual, berapakah jumlah kos maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap rawatan pintasan pembedahan jantung, setiap rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Okey, itu adalah soalan yang perlu kita baca dulu. Apabila kita nak menjawab soalan, itu bacaan kali pertama. Okey. Okey, bacaan kali kedua kita baca dengan menggariskan kata kunci yang betul. Okey. Kata kunci yang terdapat pada soalan. Baik. Kita lihat. Berpandukan jadual. Okey, kita tengoklah ni jadual. Berapakah jumlah kos maksimum jika dermawan ingin menanggung setiap rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Baik. Kita lihat. Okey, kita lihat pada maklumat yang diberikan. Berapakah jumlah kos maksimum? Lihat jadual. Di jadual ni dia ada jenis dan rawatan, kos rawatan. Ada kos rawatan minimum, ada kos rawatan maksimum. Okey. Kemudian soalan kata jumlah kos maksimum. Jadi kita kena tengok di sini sahaja. Kos maksimum. Minimum dia tak suruh cari, tak payah tengok. Okey. Maklumat yang kedua dia suruh cari apa? Rawatan pintasan. Okey, nak cari jumlah. Okey. Dia suruh kita cari jumlah. Kalau jumlah, tentukan operasi tambah. Okey. Jumlah apa? Rawatan pintasan jantung. Okey, kos maksimum rawatan pintasan jantung. Kemudian rawatan pembedahan jantung terbuka. Yang ni. Dan yang ketiga adalah kanser. Jadi oleh kerana kita nak cari jumlah, kita bina ayat matematik ni. Okey, 60,000 tambah RM60,000 tambah RM150,000. Dapatkan ayat matematik. Kemudian kita selesaikan pengiraan ni dengan menggunakan bentuk lazim. Okey, 3 nilai wang kita tambah 2 kali. Ini cara penambahan bentuk lazim kita tambah 2 kali. Mula tambah RM60,000 tambah RM60,000, jumlah dia RM120,000. Naikkan RM120,000 tambah balik RM150,000. Ingat, okey? Okey, operasi tambah ini juga hanya melibatkan nilai ringgit, tak melibatkan nilai sen. Okey, apa yang perlu kita buat? Bila kita dah tambah dapat jawapan, tuliskan jawapan kita ni
jangan lupa tulis RM. Okey, jangan lupa tulis nilai ringgit dia. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Rujuk juga buku teks muka surat 1 contoh 3. Okey. Yang ni contoh ni tengok elok-elok. Kita tengok lagi ayat matematik dia. Tadi hanya melibatkan nilai ringgit. Tapi yang ni operasi melibatkan nilai ringgit dan sen. Okey, ini ada nilai sen. RM43,026.70 tambah RM150,130.45. 45 sen. Kemudian tambah lagi RM387.60. Okey, bila melibatkan nilai ringgit, kamu kena tulis dengan berhati-hati. Ini kira dalam bentuk lazim. Okey, dia tambah 3 sekali. Bila buat pengiraan macam ni, kena berhati-hati. Bagaimana cara nak menyusunnya? Okey, ambil nombor yang nilai ringgit yang pertama. Tulis dulu sampai ke sen dia. Okey, untuk ambil nombor nilai ringgit yang kedua, kita letak ikut nilai sen dulu. Ni, tulis 5, tulis 4, tulis titik sen. Okey, kemudian ambil rumah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Dan ni dia ada rumah baru, ratus ribu. Tu kena berhati-hati. Jangan sampai tersilap kita letak digit pada nilai tempat yang salah. Kemudian ambil pula nilai ringgit yang ketiga, sama juga tulis daripada sen dulu. 5, 3, titik. Ni macam ni. Okey. Okey. Perlu diingat, bila kita nak tambah, kita kena tambah sen dulu. Kemudian baru tambah ringgit. Okey, bila kita dah tambah, dapat jawapan, tuliskan balik jawapannya. Okey, jangan lupa tulis RM. Kalau kamu tak tulis RM, markah jawapan kamu tidak dikira betul dan kamu tak dapat markah. Ini cara satu. Baik. Boleh juga kamu buat cara dua bila ada melibatkan nilai sen. Kalau ringgit saja tak perlu. Bila melibatkan nilai ringgit, kita buat palang T macam ni. Okey, di sebelah kiri kanan kita tulis sen, sebelah kiri kita tulis ringgit. Apa yang perlu kita buat? Tak payah tulis dah RM di sini kerana RM ada dah di atas. Okey? Cikgu harap kamu faham. Jangan tidur pula. Ni banyak penerangan yang perlu cikgu bagi. Kemudian tengok ni, kita tulis nombor nilai ringgit yang pertama, kita tulis sen dulu. Lepas tu kita tulis ni daripada rumah sah dulu, 62,034. Untuk nombor yang kedua, tulis sen 45, tulis pula 0,31351. Nampak dah rumah dia dah bertambah ni. Jangan silap tulis, nanti 4 tulis dekat rumah ratus ribu. Memang salah. Okey, nombor yang ketiga pula sama juga. Tulis balik daripada kanan juga ke kiri. Jangan lupa tulis operasi tambah. Kalau tak tulis operasi tambah ni, kamu tak dapat markah. Sebab menentukan operasi itu adalah penting. So, kamu dapat jawapan dia RM580,217.35. Jangan lupa tulis RM. Okey. Baik. Ingatlah di sebelah kanan hanya ada 2 titik sahaja, 2 angka saja sen. Nilai sen hanya ada 2 angka. Okey, sebenarnya tambah nilai ringgit ni lebih kurang samalah dengan tambah perpuluhan. Cuma dia tak ada simbol RM. Tapi kalau perpuluhan dia ada sampai 3 nilai tempat perpuluhan. Kalau sen dia ada 2 sahaja. Okey. Seterusnya. Okey, ini penting. Ini penting kamu tengok. Okey, kita tengok ayat matematik kita. 150,370. Ni ringgit. Yang ni ada sen. Ada 75 sen. Untuk yang ketiga ni cikgu silap. Nanti kamu kena tulis RM. Jangan tinggal RM. Kemudian tulis 40 sen. Okey. Okey. Ni jangan lupa tulis sen. Baik. Okey, sekarang tengok macam mana kita nak tulis. Cara yang pertama, tulis dalam bentuk lazim. Okey, ambil nombor yang pertama dulu. Nombor pertama ni tengok. Dia tak ada sen kan? Kita kena letak sen. Maksud kita kena tambah sen ni. Titik sifar-sifar. Okey, ambil nombor kedua, letak dah macam cikgu Ahmad tadi. Daripada rumah sen. Okey, 5, 7, titik bagi sama. Rumah sah, puluh, ratus, ribu. Tengok ni. Jangan silap tulis ni. Tak ada lah. Dia tak ada rumah puluh ribu dengan ratus ribu. Okey, seterusnya, yang ketiga pun sama juga. Ambil daripada sen dulu. Kemudian, kita tulis daripada kiri ke kanan. Susun ikut nilai tempat dia. Ni, cikgu takut nanti kamu tersilap tulis. Rumah puluh ribu, kamu pergi tulis di rumah ratus ribu. Ini menyebabkan kita salah menambah.
Okey, seterusnya kita dapat jawapan RM184,470.75. Jangan lupa tulis nilai RM dia. Okey, seterusnya kita tengok cara 2 gunakan pelanti macam cikgu habaq tadilah. Okey, tulis dari sen dulu. Ni kena ingat bila nilai duit ni tak ada nilai sen, kita kena letak sifar-sifar. Okay, ini sangat penting. So, kamu tambah macam biasa. Samalah jawapan dengan yang ni. Ni cuma beza ni bentuk lazim. Ni guna cara pelanti. Okey, seterusnya. Yang ni boleh rujuk buku muka surat 92. Operasi tambah melibatkan nilai anu. Dia samalah dengan operasi tambah. Kita dah belajar dah dulu. Mencari nilai anu, operasi tambah. Mesti ingat balik. Dua-dua sama ada anu di depan ataupun adu di tempat kedua, kita kena guna operasi apa? Ingat tak? Operasi tolak. Mana dia bagi cara mudah nak faham. Ni cara ni. 4 tambah berapa dapat 11. Ni anu di nombor yang kedua. So, apa nak kena buat? Ambil jumlah tolak nombor yang pertama. Jadi, ini guna bentuk lazim. Samalah ambil 610,525 tolak 246,750. Tolak macam biasa. Ingat kalau tak boleh tolak, kita kena kumpul semula atau pinjam. Okey. Baik, seterusnya tuliskan jawapan. Jangan lupa tulis nilai RM. Cikgu tekankan di sini elok-elok. Kalau kamu tak tulis RM, maknanya jawapan kamu tidak akan diberi markah. Penat saja kamu kira di atas ni. Kamu tak dapat markah. Okey, ni cara satu. Okey, sorry. Okey, seterusnya ada soalan. Okey, baik. Setelah kamu lihat video ni, inilah soalan yang kamu kena buat. Kamu buat dalam buku latihan kamu. Okey, macam biasa, selepas buat, ambil gambar, hantar dalam grup Telegram. Cikgu nak ingatkan tulis nama atas ni. Ni dalam buku latihan kamu tulis nama kat atas ni. Sebab tidak cikgu tak tahu buku siapa. Susah cikgu nak cari balik. Susah cikgu nak hantar balik jawapan kamu. Okey? Jangan lupa. Dan cikgu ingatkan masa ambil gambar tu, tolong ambil gambar elok-elok. Bagi jelas supaya cikgu senang nak semak. Okey. Seterusnya. Ni buku latihan ni di muka surat, buku teks di muka surat 92. Yang ni kamu kena buat. Ni latihan untuk minggu ni. Hari ni. Okey, seterusnya kita masuk operasi tolak pula. Ni okey. Kita nak belajar standard pembelajaran kita hari ni menyelesaikan ayat matematik tolak. Okey, rujuk buku teks muka surat 93 dan 94. Cikgu teruskan. Okey, objektif pembelajaran kita apa dia? Menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1 juta. Okey, sama juga macam tadi. Okey, kita tengok contoh terus. Rujuk buku teks muka surat 93 tolak nilai wang. Ini berkaitan dengan apa ni? Nak beli kereta. Okey? Suami isteri dua orang nak beli kereta. Bila nak beli kereta kena bayar duit pendahuluan. Dia bayar 11,500. Okey? Duit pendahuluan dia, apa dia? Dia harga kereta berapa? 108,000. 800. Kemudian dia main bank, dia nak pinjam. Harga kereta 108,800 tapi dia nak bayar pendahuluan 11,500. Jadi nak tahu berapa banyak dia nak kena pinjam duit. Okey. Dia nak pinjam duit, jadi kita guna operasi tolak lah. Ya, kita nak tahu berapa lagi wang yang perlu dipinjam. So, apa dia kata? Berapakah pinjaman wang bank yang diperlukan? Jadi, ni harga kereta 108,800 tolak 11,500. Okey. Nak cari baki yang dia nak buat pinjaman, kita tolak dalam bentuk lazim macam biasa ni. Okey, bila tolak dapat 97,300. Ingat cikgu habaq, jawapan jangan lupa tulis RM. Masa nak tulis dalam nak cari jawapan dalam bentuk lazim pun jangan lupa tulis RM. Ni penting sangat. Kalau kamu tak tulis, maka tidak ada markah untuk kamu. Okey. Soalan ni ingatkan balik, hanya melibatkan nilai ringgit saja. So kita senang dia tolak.
Tapi ingat, bila kita tolak, tulis nombor pertama dulu, nombor yang kedua tulis daripada sebelah kanan, rumah sah dulu, supaya kita tidak tersalah letak apa ada digit atau angka pada nilai tempat dia. Okey, itu kita ingat, menolak bentuk lazim. Okey, operasi tolak melibatkan ringgit dan sen. Tengok ni. Ini yang penting sangat kita kena ingat. Contoh 250,000, 250,230 ringgit tolak 31,879 ringgit 50 sen. Ni ada ringgit sahaja, tak ada sen. Dan nilai ringgit duit ni ada ringgit dan sen. Okey, apa yang perlu dibuat? Kita tolak dalam bentuk lazim. Ingatlah, ada orang nanti salah. Dia pergi salah tolak, dia ambil nombor yang kedua, tolak nombor pertama. Ni kesilapan yang sangat besar. Jangan duk buat dah. 5D tolong jangan buat. Okey, ambil nombor yang pertama, 250,000. Okey, ini perlu diingat tadi. Sama dengan operasi tambah tadi. Bila sini ada ringgit sahaja, apa yang kamu perlu buat? Untuk tidak kita tak lupa, cikgu nasihatkan kita letak di sini siap-siap. Letak titik, letak nilai sen. So sekarang ni kita dah ada lah sen di sini. So tulis saja 250,230 titik yang kita tambah ni sen ni. Kemudian tolak 31,879 ringgit 50 sen. Mesti tulis. Kalau tak tulis maka ayat matematik kamu dah jadi salah. Kamu tak dapat markah apa-apa pun sebab kamu tak tulis nilai sen di sini. Okey? Sen mesti duduk, titik sen mesti duduk sama baris dengan titik sen yang nombor kedua. Jangan alih-alih dah. Okey. Kemudian kita tengok ni menolak bentuk lazim. Apa dia kata? Tolak sen dulu, kemudian baru tolak ringgit. Mesti kita tolak daripada kanan ke kiri. So jawapan dia kita tulis RM218,350 50 sen. Jangan lupa tulis RM. Okey, ini cara bentuk lazim. Sebenarnya cara dua boleh guna palang T. Okey, bina palang T tulis ringgit dengan sen. Okey. Yang nombor pertama tadi hanya melibatkan ringgit sahaja. Dekat sen mesti kamu tulis. Nilai sen dia sifar. So kamu tolaklah macam biasa kita belajar tolak nombor bulat dulu. So jawapannya sama. Okey, rujuk buku teks muka surat 93 contoh ni. Okay, seterusnya operasi tolak melibatkan nilai anu. Okey, kita dah belajar dah nombor bulat. Kalau anu di depan maksudnya ni adalah apa? Anu apa? Ingat nak? Anu apa ni? Anu besar ke anu kecil? Ni. Anu, cikgu suruh tulis kan? Kita tulis supaya kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Anu besar. Okey, so macam mana kita nak dapat okey, nombor yang anu besar? Maksudnya kalau nak dapat angka besar, kita kena tambahlah ni. Kita kena okey, cikgu dapat kecil pasal apa? Dia tak mau jadi besar. Okey, tak boleh jadi besar pasal apa pula tak tahu. Okey, ambil hasil tolak, kita tambahlah dengan nombor yang kedua. Jadi, kalau cara mudah nak ingat senang je. Berapa tolak 2? Okey, dapat 6. So, cara nak dapat dia, ambil 6 tambah 2, dapat 8. Yang ni pun sama. Ambil hasil tolak, tambahlah dengan nombor yang kedua. Tapi cikgu bagikan peringatan dulu kan. Cikgu suruh kamu ingat. Kalau anu di depan maknanya anu besar. Nak dapat nombor besar kena tambah. So di sinilah tambah dalam bentuk lazim. Okey, cara dua boleh juga nak guna. Boleh juga buat cara palang T. Dekat sen kena tulis ringgit. So kita tambahlah macam, kita tolaklah macam biasa. Okey. Baik, untuk contoh ni boleh rujuk buku teks muka surat 94. Baik, seterusnya jangan lupalah. Ini bila dah kita dah belajar, maksudnya
proses yang terakhir, proses membuat penilaian. Okey, cara nak buat penilaian, kita buatlah latihan. Maksudnya, kiralah bagi betul-betul. Jangan main-main. Buat dalam buku latihan yang kamu buat balik hari tu. Samalah kerja dia macam yang operasi tambah tadi. Buat latihan dalam bentuk lazim. Buat latihan dalam bentuk lazim. Dah selesai, ambil gambar. Okey. Kemudian hantar kat cikgu dalam grup Telegram macam biasa untuk cikgu nilai. Dan jangan lupalah. Jangan lupa. Dalam buku latihan kamu tu, masa kamu nak ambil gambar tu. Ni, jangan lupa ni. Tulis apa? Cikgu tak pandai nak tulis ni. Tulis nama kamu. Kalau tidak, macam mana cikgu nak kenal? Kertas kamu, sekali cikgu komen ni jadi khabar kat cikgu hari tu. Ni bukan kertas saya cikgu. Pasal apa? Pasal tak ada nama. Okey, jadi itu saja apa nama ni pembelajaran kita untuk pagi ni, dan cikgu harap kamu faham. Yang penting sekali bila kamu nak melaksanakan operasi tambah dalam bentuk lazim atau penalti, sekiranya tambah atau tolak itu melibatkan nilai ringgit sahaja dan ringgit dan sen. Kamu perlu ingat, bila kita nak buat tambah dalam bentuk lazim tu, operasi tambah dalam bentuk lazim tu, dekat ringgit tu kena tambah titik dan sen. Dua sifar. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekiranya kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Dalam Telegram pun tak apa, dalam grup WhatsApp pun tak apa. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, rujuk ni. Ni dari buku teks muka surat 94. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.